Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Hanani dari Andalusia Tijarah. Okey. Hari ni saya tak berseorangan ya. Hari ni kita ada panel jemputan, iaitu Tuan Aziz yang akan beri penerangan lebih lanjut dah sebentar lagi. Okey. First ni saya nak perkenalkan dululah Andalusia Tijarah ni apa. Okey, Andalusia Tijarah ni seperti anda lihat di belakang saya, ada nama Andalusia Tijarah. Kita adalah wakil daripada Etika General Takaful. Okey, Andalusia Tijarah ni diwujudkan kerana permintaan takaful yang tinggi oleh pelanggan kita lah. Okey. Kita ada banyak produk, antaranya Trip Care 360. Seterusnya Trip Care 360 untuk domestik. Seterusnya kita ada life insurance. Kemudian kita ada fire takaful dan insurans kenderaan dan macam-macam lagi lah. Okey. Okey, ofis kami terletak di bersebelahan dengan Andalusia Travel and Tours dan berdekatan dan berderitan dengan Bank Rakyat Desa Pandan. Okey. Kita beroperasi start jam 9 pagi hingga 6 petang. Okey. Seperti mana dengan topik yang kita nak cakap pasal hari ni, iaitu apakah motor takaful ataupun apakah road tax fine. Okey. Saya just bagi pengenalan dululah apakah itu road tax fine. Road tax fine adalah servis terbaru yang kita perkenalkan dekat Andalusia Tijarah ni, iaitu merujuk kepada insurans takaful kenderaan. Okey, bagi anda yang tak tahu apa itu motor takaful atau insurans motor. Okey, insurans motor ni dikenali sebagai insurans kenderaan atau kereta, tak kisahlah auto ataupun manual. Okey, insurans ni adalah insurans yang dibeli untuk kereta, truk, motosikal dan kenderaan lain yang ada di atas jalan raya lah. Kecuali basikal, kita tak ada insurans untuk yang basikal ya. Okey, matlamat utama insurans motor adalah menyediakan perlindungan kewangan terhadap kerosakan fizikal atau kecederaan badan akibat pelanggaran trafik, termasuk liability yang berpunca daripada kemalangan tersebut. Okey, dalam sesetengah kes, insurans motor turut menawarkan perlindungan di luar skop kemalangan trafik. Contoh dia macam kecurian, bencana alam atau unsur khianat daripada orang lain. Walaupun matlamat dia berlainan, tapi terma insurans dia berbeza dengan undang-undang sebuah negara, termasuk manfaat perlindungan yang juga berlainan antara syarikat koalisi
antara sesama syarikat polisi. Okey. Okey, untuk seterusnya saya pas kepada Tuan Haziq untuk bincangkan mengenai lebih lanjut lah apa ini RockTech Friend. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq, pengurus motor takaful untuk Andalusia Tijarah, iaitu RockTech Friend. Jadi hari ini saya akan sedikit sebanyak mengkongsikan cara-cara ataupun apa yang anda perlu tahu jika anda nak renew RockTech ataupun anda nak berurusan dengan kami, dan juga apakah selepas tak semestinya untuk renew RockTech saja. Kalau kita kan renew RockTech sebabkan kita nak ada coverage untuk claim kan. Jadi saya akan menunjukkan cara untuk menguruskan beberapa klaim-klaim yang selalu orang akan claim ya. Yang biasalah, contoh macam windscreen ke ataupun accident kan. Jadi hari ini saya akan beritahu dan kongsikanlah beberapa cara-caranya. Okey, jadi kalau macam untuk sekarang kita ada beberapa soalan yang ramai orang tanyalah setiap kali jika dia perlu renew RockTech, ataupun sebelum nak renew RockTech pun dia akan tanya kita dulu apa soalan dia lah. Okey, jadi yang pertama, yang paling inilah common lah. Orang akan cakap, bagaimana nak renew RockTech dengan RockTech Friend. Jadi mudah saja. Anda perlu hanya WhatsApp nombor telefon kami yang tertera lah. Saya ada bagi link dekat bawah tu rasanya. Ada kot rasanya dekat live tu. Saya ada letak link situ. Nanti kata je nak renew RockTech ataupun kata Assalamualaikum ke kan. Assalamualaikum Tuan Aziz, saya nak renew RockTech kan. Boleh saja macam tu. Lepas tu saya akan, ataupun pihak Andalusia akan jawab lah. Kita akan hanya memerlukan nama, IC, nombor plate dengan postcode surat menyurat. Maknanya postcode yang tuan puan tinggal lah. Jadi 3 benda tu kita dah boleh kirakan quotation. Selepas tuan puan bagi maklumat-maklumat tersebut, ada 3 maklumat tu, IC, nombor IC, alamat, postcode dengan nombor plate. Jadi kita boleh kirakan quotation. Beberapa quotation lah, ikut kereta, motor ataupun lori ke, ataupun kita perlukan coverage tinggi atau rendah. Jadi maklumat-maklumat seperti itulah. Jadi selepas itu mungkin kalau tengok kita punya iklan kan, kita akan cakap renew dalam 10 minit kan. Jadi kita akan buat quotation dalam masa 10 minit. InsyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa. Contoh kalau kita dapat maklumat 3 tu dalam masa 10 minit kita dah boleh buat dah. Kalau contoh ada setengah orang dia bagi nombor IC dengan nombor plate, tapi dia lupa bagi postcode. Lepas tu itu akan melambatkan proses kita untuk kirakan quotation. Jadi kalau tuan-puan nak quotation tuan-puan dapat dengan cepat dalam masa bawah 10 minit, tuan-puan bolehlah bagi alamat dengan lengkap lah. Maknanya nombor IC, lepas tu nombor plate dan postcode. Okey, itu untuk cara kita renew lah. Untuk cara kita renew. Jadi sekejap ya. Jadi ada lagi soalan yang lain? Kalau macam boleh Kak Nani beri, ada soalan kedua ke? Ada yang tanyalah macam mana kalau dia nak claim coverage tu. Claim coverage tu. Okey, sekejap ya. Sebab ada setengah orang kan dia tak tahu kan. Okey. So claim coverage macam ni. Kita mudah saja sebab kita ada sediakan cara-cara dalam PDF untuk sesiapa yang perlukan
tips-tips untuk menguruskan kemalangan lah jika berlaku kepada anda. Okey, jadi macam ni lah, kita ada PDF. So boleh dapat dengan saya. Kalau boleh WhatsApp, saya boleh bagi terus, percuma saja, tak perlu buat apa-apa. Okey, jadi ni ada tips lah. Kalau ikutkan kami, kita ada 7 langkah yang kita boleh buat. Jadi yang pertama, kita jangan panik. Kita tenangkan diri. Sebab bila kita dah accident, kita akan panik, dan mungkin sebab kita langgar dengan kenderaan. Ini bukannya benda yang setiap hari akan berlaku kepada kita sendiri kan. Mungkin kalau ikut kes, mungkin banyak, dalam 738 kemalangan sehari di Malaysia. Jadi alhamdulillah lah, setiap hari kita bawa kereta pun ataupun motosikal pun kita alhamdulillah tak kena lah kemalangan macam tu. Jadi untuk kalau ikutkan memang kita punya probability dalam 738 sehari, banyak tu. Jadi kita kena siap sedia dan kita kena perlu tahu bagaimana untuk uruskan kemalangan tersebut. Jadi yang pertama adalah jangan panik, tenangkan diri. Tenangkan diri, tarik nafas sedalam-dalamnya dan senyum. Sebab kenapa kita kena senyum? Sebab kan coverage etika ni dia pun sebut sendiri, apa tu, buat urusan takaful sambil tersenyum. Sebab kan coverage dan cara urusan untuk kemalangan etika ni lebih mudah. Memang mudah lah, tak perlu fikir apa-apa. Okey, jadi itu yang pertama. Sebab ada setengah orang kalau accident kan dia panik kan. Betul. Tak tahu nak cakap apa dia. Selalunya kalau macam accident ni, dia akan mengalami concussion. Maksudnya macam gegaran otak itu. Sebab bila kita dah bawa laju, lepas tu kita akan pergi satu destinasi, kita akan stop dalam masa yang sekejap lah orang panggil kan. Jadi itu sangat membahayakan kita punya kesihatan dan otak kita lah, concussion tu. Jadi ramai orang tak tahu kenapa lepas dia langgar, dia berhenti kan, dia rasa dia marah lah, ataupun dia rasa panik. Lepas tu dengan macam memang tak terkawal lah emosi semua. Sebab itu memang kebiasaan. Kalau sesiapa yang mengalami kemalangan dan berlaku concussion, dia akan mengalami perkara-perkara tersebut lah. Okey, jadi maksudnya kita kena tenangkan diri lah dari situ. Lepas tu yang kedua, kita kena elakkan pergaduhan dan pertelingkahan. Kemalangan adalah perkara yang bukan sengaja, bukannya setiap hari macam saya cakap tadi. Kan, betul? Jadi benda ni bukan setiap hari. Kita perlu elakkan. Jadi maksudnya kalau setiap hari kita kena kan, mungkin kita boleh tahan lagi lah, kita tak marah orang ke apa. Tapi benda ni akan berlaku macam apa, bukan banyak kali lah. Maksudnya kita ni mungkin nasib kita kena ke apa kan. Mungkin dalam setahun tu kita adalah 1-2 kan. Sebab kan kemalangan semua ini biasalah, macam saya cakap tadi, statistik 738 kemalangan sehari. Jadi kita nak mudahkan urusan, kita dah ada kereta dah rosak, lepas tu kita nak bergaduh lagi kan, macam dah kacau. Kita punya urusan tu akan jadi lebih teruk, lebih lama semualah. Memang selalunya kalau pengalaman saya pun, bila accident tu saya takkan bergaduh-gaduh ke bertumbuk pun tak ada lah, benda macam tu lah. Ada orang sampai wrestling lah kan. So saya tak ada macam tu. Kalau bagi saya kena tenangkan diri. Lepas tu saya akan bercakap dengan pihak ketiga kan, pihak yang langgar kita ataupun yang kita langgar tu, dengan tenang semualah. Kita pun faham benda ni bukannya macam kita nak sengaja nak langgar. Mungkin ada setengah orang macam tu lah, tapi kita memang tak sengaja untuk langgar ni. Benda ni memang berlaku accident kan, nama pun accident, kemalangan tak sengaja. Jadi itu penting lah, kita jangan tambahkan lagi, keruhkan keadaan lagi. Okey, tips kedua dia adalah ambil gambar. Kalau sesiapa yang mengalami kemalangan kan, mula-mula sekali janganlah, kalau selalunya orang pegang phone lah kemalangan ni. So dekat phone tu kan, buka terus kamera, keluar kereta, lepas tu ambil gambar. Ambil gambar bukan ambil gambar kita selfie, tak. Kita ambil gambar kenderaan tu, dan kenderaan kita dan kenderaan yang terlibat lah. Jadi contoh kalau ada 2 kenderaan,
dia langgar depan belakang kan, kita dekat belakang dan kita dekat depan, kan dia langgar kita. Jadi kita keluar kereta, kita ambil phone kita kan. Lepas tu kita akan ambil gambar kita punya kenderaan belakang lah, yang tempat yang remuk tu. Lepas tu kita akan ambil gambar juga kenderaan yang langgar kita tu, bahagian depan lah. Lepas tu kalau lebih elok ambil je lah gambar keliling ke apa, 4cc ke, supaya nanti untuk buat report dan claim jadi lebih mudah lah dari situ. Okey. Lepas tu okey, lepas tu yang penting kita ambil gambar tu, jangan kita ambil gambar mungkin time tu kita apa, ada darah kepala ke apa kan, kita pening-pening sikit, kita ambil gambar elok-elok juga. Contoh kalau ada kita punya penumpang dekat sebelah ke atau kat belakang kan, kalau dia sihat kan, minta dia ambil gambar sekali. Sebab takut nanti kita ambil gambar, kita perlukan gambar itu jelas dari segi dia punya kerosakan dia dan juga nombor plate dia. Jadi itu penting lah supaya siasatan report polis menjadi lebih mudah lah dari segi itu. So lepas tu tips dia, kita contoh macam kita dah kelanggar ataupun kita dah ambil gambar semua kan, memang ambil gambar semua, tapi jangan bila kita nak bergerak tu kita pergi bersihkan pula. Kita contoh ada cat apa panggil trading paint kan, dia paint trading tu maksudnya cat kenderaan tu dia bertukar dengan kita lah sebab kita langgar kan. So kita jangan bersihkan, ataupun ada habuk pun jangan bersihkan juga. Sebab yang penting kita dapat nanti bila sampai report polis tu, kita akan polis tu akan datang pergi dekat kenderaan kita dan dia akan check balik lah, double check jika betul ada remuk ke ataupun ada kotoran ke kan, disebabkan oleh kenderaan pihak ketiga. Jadi penting jangan bersihkan kesan kemalangan pada kenderaan anda. Kalau kenderaan yang yang pihak ketiga tu dia nak bersih, suka hatilah, asalkan kita punya. Sebab kita takut nanti apa-apa jadi, nanti kita tak dapat claim, ataupun macam polis pun tak boleh sahkan, ni tak macam remuk pun, ni macam okey. Contoh kalau ada remuk kan, kita tiba kita pula pergi tarik kan, ambil pump ke apa kan, pergi tarik balik bagi dia elok. So tak boleh lah buat macam tu. So itu akan kita panggil macam bukti lah. Itu bukti lah supaya mudah lah untuk urusan claim ni. Sebab claim ni kita tak boleh claim langgar cantik, dia kena claim langgar mestilah ada bukti remuk semualah. Jadi itu tips dia lah, jangan bersihkan. Okey, yang ketiga, ambil nombor telefon. Ambil nombor telefon siapa ni kan, ambil nombor telefon siapa. Mungkin kita punya kita dah ada lah sendiri kan. Polis kita tak perlu ambil lah, sebab polis senang je 999 kalau kat Malaysia kan. Jadi apa yang nombor telefon kita perlu ambil adalah nombor telefon pihak ketiga ataupun pihak yang terlibat. Contoh ada 3-4 kereta kan, ambil nombor telefon setiap seorang tu. Jadi apa-apa yang berlaku nanti, contoh sebab selalunya kemalangan ni bukannya kita bawa masa yang kita bawa slow-slow, lepas tu kita tak ada apa-apa kan, semua orang tak ada apa-apa, semua orang tak ada urusan. Ni selalunya kemalangan berlaku disebabkan oleh ada urusan yang perlu kita buat dengan cepat lah semua. Jadi selalunya orang bawa laju, lepas tu orang nak pergi ke meeting ataupun tempat kerja kan. Jadi memang kita lepas dah ambil gambar semua tu, selalunya orang akan terus pergi belah terus lah. Maksudnya dia pergi buat urusan dia dulu. Sebab contoh selalunya pagi-pagi lah, pagi dengan tengah malam ke macam tu lah. Petang pun ada juga nak balik rumah ke apa kan. Jadi kita ambil nombor phone dulu, nombor telefon ni, supaya nanti bila kita dah beredar kan, jadi orang yang langgar kita, dia tak akan lari lah. Dia macam dia nak lari pun macam dia tak boleh lah, kita akan call dia, WhatsApp dia. Dia tak semestinya disebabkan penipuan ataupun dia kita panggil langgar lari jugalah kan. Dia disebabkan oleh macam kita nak update dia juga. Okey, saya ada insurans ni. Contoh dia ada etika kan. Okey lah, kalau ada etika mudah lah kalau nak buat claim kan. Kalau ada kalau contoh macam dia ada cara lain dia nak buat, selalunya tak semestinya orang buat report polis. Sekarang ada orang settle tepi kan semua kan. Tapi settle tepi tu mudah juga, tapi kita yang tak mudah nanti. Contoh kalau kita dapat duit remuk tu, kenderaan kita remuk, tapi
contoh dapat 500 kan orang tu bagi. Tapi bila kita nak pergi workshop semua, nak uruskan benda lain, dah memang susah lah. Memang serius cakap, memang susah lah. Kita nak kena pergi survey tempat yang boleh betulkan murah kat tu kan. Jadi kita tak perlu macam tu lah, sebab kita dah ada perlindungan insurans kan. Okey, jadi kita Ada soalan. ada soalan? Ada soalan kat situ. Ya, saya boleh check je. Hmm. Salam Tuan Aziz, boleh saya tahu kalau pihak ketiga tak buat laporan polis macam mana ya? Okey, ini yang paling best. Ni sebab bila pihak ketiga kan, contoh orang yang langgar kita kan langgar ni, lepas tu ada orang langgar kita. Kita kata dengan dia kan, kita dah keluar kereta, kita ambil gambar, kita ambil nombor telefon. Lepas tu kita kata kat dia lah, kalau nak dapatkan claim ni semua kan, ataupun kalau nak kita nak selesaikan, mudahkan urusan, kita perlu buat report polis lah. Kita beritahu pihak ketiga juga. Lepas tu kita pun buat report polis contoh. Jadi bila kita buat report polis, contoh orang ketiga tu mungkin lupa ataupun dia takut lah, dia tak nak, dia takut report polis, dia takut nanti dia masuk mahkamah lah semualah. Selalunya untuk kenderaan kan, kereta kan, selalu tak ada masalah lah. Kita kalau saman ni lebih kepada compound lah, dalam 300 ataupun 150 mengikut kepada ni lah budi bicara inspektor kita. Jadi kalau kita dah buat report polis tu, kita jangan risau. Disebabkan polis tu dah ada maklumat, nombor plate semua, dia dah boleh cari dah. Kalau apa-apa, kita kena report dalam masa 24 jam tau. Untuk report polis ni, dalam masa 24 jam kemalangan tu, kita perlu report polis. Kita pergi ke balai polis, kita buat report lah dengan inspektor tu. Jadi kalau kita dah buat part kita, maksudnya dah selesai jugalah untuk part kita. Jadi kita tak perlu risau sangat untuk pihak ketiga tak buat report polis. Sebabkan nanti polis atau warden, apa panggil warden ya? Warden polis tu akan tangkap dia, bukan tangkap lah, macam dia akan beritahu, dia akan pergi kepada pihak ketiga tu lah. Sebab dah ada nombor plate semua kan, polis boleh check lah benda tu. Kita kalau orang dah buat report polis, kita nak lari, jangan buat macam tu lah. Sebab polis boleh tahulah. Itu pengalaman saya lah di situ. Jadi kita tak perlu risau bahagian tu lah. Lepas tu kita beritahu dia jugalah. Contoh kalau orang tu nak lari ke apa kan, tak nak urusan juga, tak nak buat urusan, jadi kita kata, oh kalau ada report polis ni, boleh kena tangkap semua kan. So benda tu boleh main peranan, kita cakap macam tu, supaya kita mudahlah urusan kita semua. Jadi itu untuk soalan tu. Oh ada kita punya viewer kita, nama Azwan G. Syamsil. Assalamualaikum sis bro admin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih sebab bersama kita untuk dalam sesi live ni lah. Jadi ada lagi soalan lagi? Soalan lagi tak ada. Okey. Jadi kalau ada soalan lain, tapi ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Okey. Oh kita tak habis lagi, lupa. Okey. lagi. Step-step dia mudah, kita ada 7 macam tu. Jadi kalau keempat, saya lupa. Yang keempat, telefon auto assist. Auto assist tu apa? Auto assist tu adalah kalau siapa yang tahu bila dia renew road tax dengan insurans kan, mesti pihak insurans akan beri benda ni lah. Ni apa ni? Siapa tahu? Benda ni adalah pelekat road tax. Jadi kita akan buka, kita akan letak lah dekat belakang ni road tax kita. Bila kita buka lah, dia akan jadi macam ni. Macam ni. Jadi kita akan letak road tax kita kat sini. Lepas tu kita tampal je lah cermin kita. Jadi apa tu telefon auto assist? Yang ini auto assist. Mungkin ni terbalik lah saya rasa. Saya tak tahu. 1-800-88-6491. Jadi ini untuk sesiapa yang membeli coverage etika lah. Jadi ini nombor dia. Contoh macam ni kan. Jadi jangan telefon dekat sini pula. Ada nombor telefon dekat sini. Ini untuk renew road tax, bukan untuk buat claim lah. Okey, jadi selalunya dekat pelekat road tax tu, kita pihak insurans akan letakkan nombor telefon dia lah, nombor telefon emergency. Jadi mudah untuk kita call. Sebab bila kita accident, takkan kita nak cari nombor telefon semua, nak google. Jadi bila kita accident tu, contoh terhantuk kepala kat cermin, kita boleh tengok terus kat depan tu. Jadi macam tu lah. Ini adalah telefon auto assist. Selalunya lah, memang kebanyakan sekarang kat Malaysia kita ada antara insurans yang provider yang terbaik jugalah dekat dunia juga.
dari segi harga dia, dari segi dia punya servis dia. Jadi tak perlu risau sebab hotline ni ataupun emergency nombor telefon ni ataupun telefon auto assist ni selalunya 24 jam sehari. Okey, jadi sebabkan pihak insurans juga akan uruskan tow truck untuk membawakan kenderaan ke balai polis atau bengkel dinasihatkan. Okey, Zik ada soalan lagi satu. Okey. Berapa tempoh untuk buat laporan polis ni? Oh, tempoh macam mungkin viewer ni baru masuk rasanya, tapi tak apa. Kita akan beritahu semula sebabkan kita tempoh dia bila kita dah kena accident tu, contoh pukul 12 kan. 12 akan datang tu kan. Sebelum 24 jam, dalam masa 24 jam kita kena uruskan, kita kena buat terus report polis. Jika kita tak ada apa-apa masalah kan, kena ambil lah. Contoh kalau kita kena pergi kerja, lepas tu ada bos kan, kita minta lah bos kata oh baru accident tadi kan. Contoh kita tak nampak macam accident, tapi kita beritahu lah kat bos kan, kereta kita semua remuk kan. Jadi kita terus pergi dalam masa 24 jam. Maksudnya kalau contoh 12 tengah hari, 12 pagi tu kita accident 12 pagi tau. Contoh kita bawa kereta 12 pagi lah. So next 12 pagi tu kita jangan terlupa, kita kena report polis sebelum pukul 12 pagi akan datang. Jadi maksudnya siang tu lah. Contoh kita keluar subuh kan, lepas tu kita kena accident, lepas tu mungkin siang tu kita boleh report polis, ataupun petang atau tengah hari lah, malam ke kan. Balai polis pun buka setiap masa 24 jam jugalah. Jangan risau. Sebab apa, penjenayah ni ataupun kemalangan ataupun kesalahan ni berlaku 24 jam juga. Dan kita pun tak pastikan benda ni. Okey, macam mana kalau orang yang accident tu dia pengsan, tak sedar? Orang accident terpengsan. Nampak. So macam mana dia nak buat laporan polis tu? Dia ada penumpang ke tak orang tu? Kalau tak ada? Kalau tak ada kan, based on dekat Malaysia ni, pengalaman kita lah, orang takkan bila kita accident kan, orang Malaysia ni peramah juga, dia baik juga, prihatin kan. Malaysia prihatin kan, kita tahu kan begitu. Jadi selalunya orang accident ni, kita ramai orang akan datang lah kat situ kan. Kita tahu kan bila kita ada dua lane kan, arah lawan dengan arah yang kita nak pergi kan. Terus jadi selalunya kita pelik apasal kita punya ni jam kan semua kan. Bila tengok arah berlawanan yang accident. So Malaysia ni perhatian betul, ambil gambar semua kan. Jadi setengah orang yang orang yang arah yang jalan dia ada accident tu, dia orang akan berhenti selalunya lah. Selalunya even dekat traffic light pun, motosikal kan, penunggang motosikal lah lagilah memang baik lah. Diorang kalau ada accident kan, geng-geng motor juga kan, motosikal ni, dia akan berhenti juga, dia akan tolong. Soalnya habis minyak pun dia akan tolong. Memang baiklah. Memang baiklah. Lepas tu kalau pengsan pun, ni saya beritahu ni untuk orang tak semestinya, ini bukan untuk kereta kita je, untuk kereta orang lain juga. Contoh kalau depan kita ada orang accident, lepas tu dia pengsan, macam apa Miss Nani beritahu tadi kan. Jadi apa kita buat, kita tengok kat cermin dia juga. Tengok cermin dia, tiba-tiba ada pula ni kan, ada auto assist. Jadi inilah guna dia. Kita kena tengok setiap kali kalau ada orang accident ke, kita tengok ni auto assist ni, call saja. Yang penting kita janganlah call orang lain. Kita call, kadang ada orang tiba-tiba call mak saudara lah, call pakcik makcik, jangan. Yang penting kita call ni emergency ni, 24 jam emergency breakdown assistance. So lepas tu kalau macam etikan, kita boleh call sampai Singapore, Thailand atau Brunei, kita boleh call juga kalau kita accident situ. Jadi itu pengalaman kita lah. Memang Malaysia ni prihatin, so tak perlu risau. Kita pengsan ke orang tu pengsan? Kita yang pengsan. Kita pengsan. Kita pun kena berdoa lah. Dan kita koma tu kita berdoa juga, ya Allah bagilah orang tolong kita kan. Tapi selalunya Malaysia, kita ni sangat prihatin lah, kita akan tolong sama sendiri. Okey. Jadi ada soalan lagi? Okey, kita masuk lagi yang bab yang kelima. Yang kelima buat laporan polis. Okey, yang kelima ni buat laporan polis kan, betul? Jadi bagi Miss Nani penting tak laporan polis ni? Penting. Ini kan macam saya cakap tadi kan, memang apa-apa kita untuk claim kan, untuk sah claim tu, kita tak boleh buat cerita semua. Kita pergi dekat agensi takaful atau insurans kan, ataupun kita call agensi ke, kita kata
kita ada accident semua kan. Lepas tu dia kata, mana bukti dia kan. Nah, itulah bila buat laporan polis ni penting. Jadi yang pertama, buat laporan polis. So gambar yang dah ambil tadi tu kita boleh tunjuk dekat polis lah. Kalau Betul. tak ambil gambar tu so tak ada bukti. Jadi laporan polis ni dibuat kan untuk macam saya cakap kesahihan tentang kejadian atau kemalangan anda. Jadi pihak insurans atau takaful akan verify ataupun dia akan lebih percaya dengan kita punya insiden ni lah. Jadi mudah untuk claim. Okey, itu untuk step kelima. Jadi step keenam, kalau contoh kita dah buat urusan tu semua, lepas tu kita dah bagi report polis dekat pihak insurans kan. Lepas tu kita boleh pergi ke panel workshop banking insurance. Selalunya kebanyakan di Malaysia insurans dan takaful ini dia ada panel dia sendiri. Dia bukannya macam dia kata okey kita bagi duit berapa nak kan. Contoh dia dah kira-kira kita punya rosak ni dalam 5,000. Okey dia kata bagi 5,000, lepas tu kita pergi workshop. Tak. Selalunya dia akan minta kita pergi ke panel workshop tu sendiri. Bila pergi ke panel workshop, selalunya bila kita nak claim, kita tak perlu bayar dah dari situ. Dia kalau macam panel workshop ni, kalau berbanding dengan workshop-workshop yang kita pergi orang panggil workshop ketuk body semua kan, ambil masa kalau ikutkan memang lama nak buat. Nak uruskan semua kan memang lama. Tapi kalau macam yang ini panel workshop ni dalam masa 30 minit dia akan uruskan dalam masa 30 minit memang dengan mudah lah. Selalunya kalau macam etika dia ada orang panggil dalam insurans ni bila kita nak buat claim dengan kita nak verify kita punya sum insured kenderaan kita untuk accident tu, dia ada adjuster orang panggil. Adjuster kalau dalam bahasa Melayu rasa apa? Orang yang ni lah macam tu. Dia akan kirakan lah kita punya. Tukang kira. Tukang kira lah orang panggil lah. Jadi tukang kira tu kalau selalunya yang kebiasaan yang biasa punya orang selalu ambil, dia akan pergi kat workshop, panel workshop tu. Lepas tu dia akan upah adjuster. Dia akan panggil adjuster juga workshop tu. Jadi adjuster akan datang. Mungkin lambat lah kan, mungkin sebab tiba-tiba emergency kan, mungkin dalam 2 jam 3 jam kan. Lepas tu dia akan check kita punya kereta semualah, 4 sisi semua. Jadi lepas tu dia akan balik dekat office dia. Dia akan dalam masa seminggu dia akan datang balik kat workshop tu, ataupun dia bagi report dekat kita yang kereta kita ni perlukan dana sebanyak berapa kan, contoh 5,000 kan, untuk betulkan kereta kita dengan baik lah, dengan sepenuhnya. Itu yang biasa punya, tradisional lah orang panggil. Tapi untuk etika, kita dalam step kita ada kenderaan kita, mekanik tu workshop, lepas tu ada adjuster. Jadi lepas tu kita ada pembaikian lah. Jadi dia ada 4 step ni. Tapi untuk etika, kalau siapa yang pergi panel etika, dia akan buang adjuster ni. Adjuster ni tak ada. Jadi kita ada 3 step je. Kita pergi kereta tu, lepas tu kita pergi kat workshop panel, lepas tu dia akan uruskan terus, dia akan baiki terus. Contoh. Sebab etika dia ada lantik beberapa, memang banyak lah, banyak cawangan panel workshop ni yang dia ada standard dia sendiri. Contoh mungkin kebersihan dia, lepas tu kelengkapan alat-alat ganti dengan alat-alat untuk betulkan kenderaan tu kan, cukup semualah. Jadi lepas tu dengan orang yang boleh kirakan, adjuster tu kan saya panggil tu, yang boleh adjust berapa banyak kita perlukan, bajet kita semua, yang dana kita perlukan daripada etika lah. Jadi dia tak perlu dah seminggu ke apa, dia check je. Bila kita hantar kereta tu, dia akan check dalam masa 30 minit. Dia kata okey, kita punya dah boleh kita perlukan dana sebanyak 5,000 ke apa kan. Jadi lepas tu dia boleh terus kontak etika terus, lepas tu dia dah boleh terus baiki. Jadi tak perlu dah seminggu, lepas tu kita tunggu adjuster datang semua. Itu menyusahkan jugalah. Tapi untuk etika, itu yang kita punya niche lah, kita punya advantage dari situ. Okay, jadi yang ketujuh, ini pun sama juga macam yang pertama. Kita tenang, senyum dan relax. Kenapa perlu tu? Supaya kita punya urusan mudah. Selalu orang bila kita tak tenang, kita tergopoh gapah semua kan, urusan tak akan jadilah, tak akan boleh selesaikan lah. Ada orang bila dia tak tenang semua kan, dia tak relax,
Sampai sekarang kereta dia dah seminggu, dah setahun tu pun dia tak akan betulkan lah benda tu. Bumper sengit lah semua kan. Ada orang macam tu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita tak nak jadi orang macam tu. Kita perlu tenang, senyum dan relax. So pentingnya untuk kita setiap langkah tu kita tenang dan relax supaya setiap urusan tu memudahkan kita di sendiri kita juga. Sebab kita nak pakai kereta tu nanti. Lepas tu penting juga kita beri kerjasama kepada pihak yang kita berurusan. Yang pertama, kita tahu kita berurusan dengan siapa. Pihak ketiga kan yang langgar kita, ataupun kita langgar lah. Itu, kita jangan marah-marah dia. Mudahkan urusan dia juga kan. Sebab semua kita ada masalah, tapi kita selesaikan masalah yang tiba-tiba berlaku ni kan dengan mudah. Jadi untuk yang pertama, kita mudahkan urusan pihak ketiga. Tak perlu marah. Kita bagi nombor telefon kan, kita beri kerjasama, selalu kontak dia. Yang kedua, kita kena mudahkan urusan polis juga. Janganlah kita datang-datang dekat balai polis, kita pula emosional kita kata. Macam, oh saya punya kereta ni macam mahal lah semua kan. Lepas tu dia kata orang tu salah kan. Jangan macam tu. Kita biarkan, kita kena beritahu polis saja. Selalunya kalau report polis ni, kita akan beritahu nombor plate mungkin. Lepas tu dia akan sahkan kita punya nama, IC semualah. Lepas tu kita akan beritahu tempat kejadian tu. Contoh macam kita accident dekat tepi jalan, contoh dia ada 3 lane, jadi kita accident dekat lane ketiga kan, lane paling kiri sekali. So kita beritahu kat polis tu dalam kilometer berapa sekian-sekian kan, di daerah sekian-sekian, di tempat sekian-sekian saya accident di mana, lane kiri ke kan. Kita beritahu semua. Lepas tu kita beritahu kita contoh kalau kita langgar, kita kata kita tak sedar ada orang dekat depan ke, macam tu. Kita beritahu saja, beritahu apa yang betul. Jadi polis tu pun mudah urusan dia. Dia tak perlu macam pening-pening, siapa salah ni, siapa betul ni kan. Tak perlu. So sebab sekarang ni kita dah ada coverage, so tak adalah kita macam macam kita keluarkan duit ataupun kita saman tu kena bayar lah kalau kita yang langgar kan. Itu biasalah. Tapi untuk coverage untuk kita kos kenderaan pihak ketiga tu, kita dah tak perlu risau dah. Sebab memang third party kan, memang dia akan cover third party punya. Jangan risau benda tu. Jadi kita beritahu perkara yang sebenar, jadi mudahkan polis punya urusan lah. Okey, itu untuk yang kedua. Jadi pihak yang ketiga adalah pihak takaful sendiri. Jadi kita janganlah kalau contoh dia kata ambil masa dalam sehari 2 hari kan, kita dah mengamuk dah. Okey lah tu kalau ikut sehari 2 hari. Ada sampai bulan-bulan juga nak claim. Jadi kita mudahkan urusan dia. Beri saja contoh kalau dia perlukan kita punya nombor IC kan, kita bagi dengan tenang kan, kita beri dia. Jangan kata buat apa nak nombor IC semua kan. Padahal kita yang call kan, kita yang nak minta tolong. Dia minta tolong kita tak nak pula. Jadi kita mudahkan urusan takaful jugalah. Dengan selalunya kita kena bawa polisi. Dia panggil e-policy. Maksudnya kita punya coverage ni, dalam ni semua ada dalam ni kan, coverage kita semua ada dalam ni. Jadi kita boleh check lah. Kalau kenderaan ni dia ada cover komprehensif lah. Dia ada cover third party dengan kereta dia sendiri juga. So kita kena bawa ni sekali, bawa sini untuk takaful ni. Bila kita berusaha takaful, kita bawa benda ni lah, di polisi. Kalau benda ni tak ada, boleh ingat nombor tu kan, nombor boleh polisi tu. Ingat nombor polisi pun boleh. Ataupun senang, sebab itulah berurusan dengan ejen atau agensi yang ada, dia akan jaga kita lah. So apa-apa contoh kita tak tahu nombor polisi kan dekat sini kan nombor dia 828 lah, semua macam-macam lah, panjang lah nombor dia, kita tak ingat juga. Jadi kita contact kita punya pihak ejen atau agensi supaya dia dapat beritahu kita apa nombor polisi kita. Jadi kita dapat tahu kita punya coverage lah di situ. Okey, lepas tu itu untuk pihak takaful. Lepas tu untuk pihak workshop juga, kita kena beri kerjasama lah. Dia tahu apa dia buat. Kita jangan kita tahu alah kita boleh buat benda ni kan. Jangan macam tu. Kita ni tak ada masa. Kita ni bukannya boleh buat semua benda. Kita kena memang bagi orang yang buat kan. Jangan kita mandai-mandai. Contoh kemek tu kita pergi tarik guna pump kita tarik kan, bagi dia elok kan.
Malah tengok tiba terbuka terus bumper. Kan siapa yang susah nanti? Lagi teruk. Jadi kita lagi teruk. Lepas tu kita memang kita mudahkan urusan mekanik itu sendiri kan. Abang-abang mekanik ni, pomen-pomen ni, bagi dia uruskan benda ni dengan mudah. Sebab dia buat ni memang setiap hari dia buat. Kita bukannya 24 jam kita nak betulkan kereta. Dia orang ni memang 24 jam betulkan kereta. Sampai sakit pinggang lah. Kalau ikutkan kan. Memang macam tu. Jadi pentinglah kita untuk tenang, relax dalam setiap urusan tu, dalam setiap bahagian tu. Ada 4 bahagian kan saya beritahu tadi. Pihak ketiga, polis, pihak takaful atau insurans dengan pomen sendirilah, workshop, panel workshop. Jadi jika anda ikut step-step ni, ada 7 step ni, memang mudahkan kerja atau urusan anda untuk cantikkan balik anda punya kereta ni, kenderaan ni. Elok-elok cantik kan, tiba kemek kan. Lepas tu dalam masa sekejap je. Memang kalau ambil lagi-lagi dengan etika, saya beritahu lah, memang saya memang etika. Dari segi kalau kita cakap windscreen kan, kita punya cermin tu, cermin depan belakang kiri kanan tu, kalau pengalaman saya pergi, kita pergi kat tempat tu, kita bawa polisi kita lah, print ke ataupun dari segi WhatsApp kan, PDF kan, kita bawa kita punya polisi tu. Lepas tu kita bagi IC kita lah, pemilik tu kan. Kita pergi kat situ, lepas tu kita sahkan, dia akan sahkan. Kita pergi panel windscreen tu kan, workshop tu. Kita pergi situ, lepas tu dia cakap, okey dalam masa 3 jam kita akan siap. Dia kata 3 jam tau. So okey lah, 3 jam boleh lah. Sebab macam okey lah, tak adalah sampai setahun ke apa kan. So okey lah benda tu. Lepas tu bila saya pergi keluar sekejap, nak minum sekejap kan, tengok lepas sejam dia dah call. Dia kata, apa tuan dah siap tau. Dia call. Memang laju. Memang terkejut. Memang wow lah saya cakap lah. Memang terkejut. Kalau siapa yang pernah guna etika, saya beritahu ni, memang saya promote etika juga. Tapi saya beritahu ni sebab untuk kebaikan untuk pengguna lah sebenarnya. Memang kalau urusan macam windscreen, macam banyak lah semua urusan. Tow truck dia kan, memang cepat lah, memang laju. Jadi siapa yang kalau nak mudahkan urusan dia kan, sambil tersenyum macam etika cakap kan, guna etika. Memang lepas tu bila sampai cepat, siap. Kereta tu susah juga saya nak buat kan. Memang cermin kot. Ada, kalau kat workshop, kalau buat cermin kan, kalau yang bukan panel, memang ambil 1 hari lah. Ambil jam-jam jugalah saya cakap. Tapi kalau macam ni, memang saya pun terkejut juga. Saya jam siap, baru keluar, baru minum order semua kan, nak sedut kan. Call. Patut, okey, memang bagus lah. So saya pun rasa macam memang saya akan recommend kat orang lah macam tu. Saya akan recommend kat tuan-puan juga kan, ambil lah coverage yang betul kan, supaya nanti apa-apa jadi. Contoh accident ni memang bukan apa tu selalu berlaku lah, tapi bila berlaku tu memang sakit lah saya cakap. Memang ambil masa lama kalau kita tak ada coverage yang betul. Jadi itu untuk bahagian saya untuk cakap pasal breakdown dan kemalangan lah, dari segi windscreen dengan accident semua. Okay, jadi untuk tips kemalangan, itu saja untuk tips kemalangan saya boleh beritahu. Kalau ada tuan-puan nak share ke apa kan, boleh beritahu lah. Contoh, boleh call nombor ni lagi senang ke apa kan. Jadi boleh komen juga kalau nak komen kan. Kalau ada nak share pengalaman accident ke, boleh. Boleh juga. Okay, jadi itu untuk soalan breakdown dan kemalangan. Jadi kita ada soalan lagi? Soalan lagi. Okay, kalau ada persoalan boleh tanyakan Jadi kita nak promote sikit lah kita punya. Jadi kita punya brand ni, Roadtax Friend kan, kita ada kat sini, kita tulis. Saya ada ni tak, belok sikit. Ini kita ada brand kita, Roadtax Friend ni. Jadi siapa yang renew dengan kita akan beri free gift. Tak sebenarnya renew pun, sekarang ni kita akan bagi free gift ni. Kita akan beri Tashengo punya stick tu, pemukul lalat orang panggil, pemukul lalat Tashengo. Jadi sesiapa yang nak free gift ni, kita boleh beri kan, renew dengan kita. Ataupun tak perlu renew lah, kita akan klik link saja, klik link yang bawah tu. Saya rasa saya ada letak kat bawah tu. Klik saja link tu, ataupun WhatsApp saja 010 2564 434. Jadi tuan-puan boleh dapat lah ni free gift ni. Ni sangat penting.
Jadi itu saja. Lagi ada soalan lain? Soalan lain. Ya. Kalau saya beritahu soalan-soalan yang selalu orang orang tanya sekejap ya. Selalu orang tanya, okey. Tadi kita dah cakap bagaimana nak renew dengan Rotex Plan kan. Jadi ada 3 tadilah. Jadi untuk next soalan, bagaimana kalau nak renew 1 tahun dah? Belum. Okey. Kalau nak renew 1 tahun, lebih 1 tahun. Kalau orang tu dah expired lebih dari 1 tahun, macam mana nak renew kan? Ada orang kata kena puspakom. Ada orang kata kena jumpa makcik apa Joya ke apa kan? Ada orang kata kena jumpa PM ke apa. Tak, bukan macam tu. Cara dia sekarang ni JPJ dah umumkan yang sesiapa yang expired tidak lebih daripada 36 bulan kenderaan dia boleh renew terus serta-merta. Jadi masa 36 bulan tu berapa tahun? Itu adalah dalam masa 3 tahun ke bawah. Jadi sesiapa yang expired Rotex dia atau insurans dia lebih daripada bawah 3 tahun ke bawah, dah lebih 30 hari, boleh renew dah. Tak perlu dah puspakom tu. Puspakom tu memang leceh saya cakap. Tapi JPJ memberi kita kelonggaran. Okey. Jadi boleh renew kita macam biasa tadi. WhatsApp saja saya atau WhatsApp tekan link tu kan, nombor telefon tu. Lepas tu kita boleh kirakan quotation. Lepas tu memang mudah kita punya urusan tu. Tak perlu fikir apa-apa sangat lah di situ. Okay, itu untuk soalan lebih 1 tahun. Jadi soalan lain. Ada soalan yang selalu tanya, ni boleh tak renew jika Rotex ada saman kan? Ada saman. Saman ni kalau siapa tahu kan saman ni, siapa pernah kena saman, dia ada saman JPJ dengan saman polis. Lepas tu mungkin dengan saman, tak ada saman lain lah. Memang dua ni. Okay, JPJ dengan polis lah. Mungkin ada saman orang nak sue kita kan. I sue you lah. Tak boleh, tak ada yang benda tu. So dia ada saman polis dengan JPJ lah. Jadi ada dua. JPJ ni selalu, siapa tahu JPJ? JPJ ni Jabatan Pengangkutan Jalan lah. Selalunya ni sebabkan kita punya parking kita salah kan, ataupun kita pergi parking kat OKU, lagipun kita bukan orang kelainan upaya semua kan. Benda-benda macam tu lah. Dia kesalahan dari segi jalan raya lah macam tu. Undang-undang lah. Kesalahan undang-undang juga tu. Undang-undang. Kebanyakannya undang-undang. Okey, lepas tu kita tahu saman polis. Selama ni saman polis ni dia lebih kurang juga, tapi polis selalu saman kita yang based on kita punya client punya experience. Dia akan saman kita speeding kan. Kita memecut dekat highway tu kan, kita memecut lebih daripada 120, 110 kan. Kan tulis 60 km kan. 60 km je kita punya had laju, tapi kita pergi pecut sampai 120, dua kali ganda kan. Memang seronok, tapi nanti seronok lah kita kena bayar nanti. Jadi dia ada dua, satu saman polis dengan saman JPJ. Selalunya orang apa tu, kalau kita ada saman JPJ, bila kita renew, kalau kita nak bayar pun mudah. Kita bayar contoh dekat post office ke, ataupun boleh urusan kami pun kita boleh bayar online ke apa kan. Jadi urusan kami kita akan bayar online terus. Lepas tu saman JPJ tak ada. Satu lagi saman polis. Jika saman polis ni, kita contoh ada orang pergi kat post office kan, saman polis ni bila kita nak renew insurans boleh, tapi bila renew road tax dia kata sistem tak boleh renew sebab ada saman polis kan. Dah ada blacklist. Ini paling merisaukan. Jangan ada blacklist. Kalau ada blacklist, tak boleh renew road tax, tak boleh bawa kereta lah kan, secara legal lah. Jadi yang penting itu dua saman tu lah. Bila kita selesaikan saman tu dalam masa, selalunya kalau polis dalam sejam dah boleh renew dah road tax tu. Tak perlu dah macam kita tunggu esok ke esok-esok lagi, tak perlu. Jadi pastikan check sama anda. Boleh je WhatsApp saya je, saya boleh uruskan juga. WhatsApp saya je, kata apa, saya ada saman polis kan, boleh tak check kan. Lepas tu ataupun kita tak tahu kita ada saman kan, boleh tak check juga kan. Kadang contoh kalau anak kita bawa kereta ataupun kawan kita bawa kereta kan, bawa kereta kita sendiri kan, kereta kita. Jadi kita tak tahu, dia main bawa laju je lah, kena saman semua, dia tak kisah kan. Jadi di situ kita boleh check juga.
WhatsApp saya ataupun WhatsApp kita punya pegawai kan, kita boleh checkkan jika ada sama blacklist semua. Jadi ia akan mudahkan urusan road tax renewal dengan insurans ni lah. Saya rasa itu untuk saman lah. Jadi ada lagi soalan? Soalan tak ada. Kalau untuk selalu orang tanya ni lah, apa Perbezaan perbezaan? Perbezaan antara 3 cover. Oh okey, okey betul. Ada orang tanya, ni selalu orang tanya. Apa tu, apa beza komprehensif third party dengan third party fire and theft ataupun kecurian kebakaran. Jadi kebanyakan orang tanya tu lah. Lepas tu orang pelik, apa pasal insurans ni murah kan? Murah sangat dengan insurans ni kan? So kita tengok juga sebab coverage kita sebenarnya. Kalau kita tengok, saya ada sediakan juga PDF. Apakah coverage anda kan? Ini boleh dapat juga WhatsApp saja saya. Kita boleh dapatlah coverage ni. Dia ada step. Dia ada 4 jenis coverage lah kalau kita ikutkan. Jadi yang pertama adalah third party. Kan? Ini paling rendah. Third party ni dia akan cover kematian atau kecederaan kepada pihak ketiga disebabkan kemalangan. Jangan disebabkan contoh kita tersepak dia punya kaki apa aduh kan. Itu tak kira lah, dia kena kereta kan. Kita terlanggar orang tu ke, kita terlanggar kenderaan dia ke apa kan. Jadi kalau dia berlaku kematian kepada pihak ketiga, dia akan cover untuk coverage third party. Lepas tu dengan kecederaan semua. Tapi lepas tu dengan kerosakan kenderaan orang lain atau harta benda. Contoh kita bawa kereta, kita nak parking dekat depan ni, depan Andalusia je kita nak parking ni kan. Ada batu semua kan. Tapi kita river stong langgar kan. Kereta kita elok, kereta kita sagar, kereta kebal tu. Tapi kereta orang tu batu kereta pula. Kat belakang kita ada batu kan. Batu tu pula pecah kan, jatuh. Pokok pun jatuh sekali kan. So apa kita perlu buat? Kita boleh cover tak? Ada orang kata kereta je boleh cover kan. Tapi tak. Kalau untuk etika, coverage harta benda pun kita cover juga. Harta benda pihak ketiga. Jadi itu untuk third party. Tapi bila contoh kalau kita punya kereta bukannya sagar, kita punya kereta ni kereta apa? Kereta ni Kereta murah tu. kereta yang body dia ringan ke apa, body dia tak keras kan. Batu tu elok, kita punya kereta pula, kita yang langgar tu, kita punya rosak kan, kemei kan. Jadi cover tak benda tu untuk third party? Selalunya memang tak cover lah. Bukan selalunya lah, memang tak cover. Nama pun third party pihak ketiga, bukan pihak pertama atau pihak kita. Jadi itu untuk third party. Selalunya third party ni memang murah. Itu yang orang terlepas pandang benda ni. Lepas tu dia kata apalah agensi ni mahal lah semua kan. Tapi bila tengok dia tak cover pula first party kan, dia punya diri sendiri. So benda tu kita perlu ambil tahulah. Jadi itu untuk third party. Jadi kalau yang kedua apa? Yang kedua third party fire and theft. Okey third party fire and theft. Jadi kalau third party fire and theft tu tadi kita faham third party kan. Jadi yang kedua ni adalah third party fire and theft. Third party tadi, lepas tu fire dan theft. Fire kebakaran, theft tu adalah kecurian. Jadi untuk yang ini dia dah cover kita punya kenderaan pihak ketiga. Lepas tu fire and theft tu dia akan cover kenderaan kita sendiri kan. Fire and theft jika kenderaan kita berlaku kebakaran ataupun kecurian. Jadi tak perlu risau dari segi itulah kalau siapa ambil third party fire and theft. Tetapi kalau kemalangan dia tak akan cover. Tahu? Kecuali kebakaran dengan kita punya kecurian tadi saya cakap tadi lah. Contoh kalau macam kecurian selalunya bila kereta kita contoh harga berapa 40,000 kan. Lepas tu kita kena langgar kan. Kita kecurian kan. Ada orang curi pula tiba-tiba kan kat Shell ke apa kan. Kita tak perasan kan. Ada kes kan benda tu kan macam tu. Baru jadi itu. Baru jadi hari tu. Kereta beza rasanya kan. Sampai terjatuh lah kan. Akak tu kesian lah, memang kesian. Jadi apa kita nak buat? Kalau macam kereta dia jumpa lah balik kan. Tapi macam saya memang prihatin orang Malaysia ni kan. Tapi kalau contoh tak jumpa, mungkin alien yang curi kan. Dia bawa terbang kan sampai angkasa lepas, kita tak boleh jumpa lah kan benda tu. Jadi macam mana kita nak buat kan? Selalunya yang kita tak tahu kat mana kecurian tu memang tak jumpa lah. Bukannya dah boleh jumpa nanti ataupun kita yang pergi curi kereta dia sendiri, tak kan. Kereta yang kita tak akan jumpa bila kita mana ni, bukan terlupa lah, dia lebih kepada kecurian lah.
Jadi dari segi tu dia akan cover lah. Dia akan cover adjuster akan datang mungkin dalam 40,000 ke bawah ke, mengikut market value lah. Jadi kalau siapa submission 40,000, mungkin dalam market value mungkin boleh dapat bawah tu lah. So tak perlu risau untuk kecurian. Lepas tu kebakaran juga. Contoh kalau kereta kita elok je, tiba-tiba terbakar kan. Meletup pula. Meletup ke apa kan. Kebakaran ni memang perkara yang orang rasa macam pelik kan. Jarang lah berlaku. Jarang berlaku kan. Tapi memang macam saya cakap tadi, 738 sehari kemalangan ni. Kan tak kisahlah kebakaran ke apa kan, jalan raya ke, memang berlaku benda ni. Orang je tak tahu, kita je tak kena kan. Bila kita kena barulah kita alamak nak ambil lah kan. Baru macam mana nak buat ni kan, macam nak jumpa Tuan Razik ni kan, mana nak call kan. Ada orang macam tu kan. So dari segi tu, kebakaran memang untuk fire and theft ni dia akan cover kebakaran kita. Dia sama juga, kalau kita bukannya kebakaran memang hangus lah semua, ikutlah. Kalau contoh ada part bahagian yang elok kan, lepas tu bahagian depan je yang terbakar kan, bahagian apa bumper dia. Jadi dia akan berikan dana ataupun dia akan cover kita punya submission tu dari untuk bumper depan lah, macam tu lah. Jadi itu untuk fire and theft, untuk kebakaran dan kecurian. Lepas tu kita ada comprehensive. Dia adalah gabungan third party tadi, fire and theft, dan juga first party kan. Kalau orang cakap comprehensive, kita pun tak faham apa tu comprehensive kan. Macam ada orang selalu tanya lah, comprehensive tu apa kan. Itu adalah maksudnya menyeluruh. Maksudnya kita cover first party, third party, kebakaran dan kecurian. Jadi kalau semua orang faham lah first party tu maksudnya apa, dia cover kenderaan kita lah jika kemalangan berlaku lah. So memang simple, comprehensive macam tu. Kalau siapa nak ambil coverage, saranan saya adalah ambil coverage first party, iaitu comprehensive. Ambil comprehensive ada semua, tak perlu pening kepala dah kan. Kita tak perlulah kita nak ambil ni ke untuk anak saudara kita ke, tak perlu kan. Kita memang fikir macam tu je. Kita ambil comprehensive dan semua apa-apa nanti berlaku dah okey. Mudah lah. Lepas tu kalau macam untuk etika, kita ada all driver ataupun semua pemandu kan, dengan single driver kan, satu pemandu. Jika siapa yang ambil all driver ni, sesiapa saja yang memandu kereta kita atau kawan kita atau adik-beradik kita semua, adik kita kan, anak kita, so dia akan cover juga untuk apa tu, orang bawa kereta tu. Jadi orang bawa kereta tu tak perlu risau lah, kenderaan kita tu akan cover. Macam tu lah. Jadi tu yang bahaya kalau orang ambil single kan, single rider, single driver benda tu. Sebab nanti takut nanti bila orang lain bawa accident pula kan. Lepas tu claim cakap, oh tak boleh ni kan, sebab nama bawa apa, contoh Miss Nani kan, bukannya bawa apa tu, siapa, contoh adik Miss Luna ke tak kan, contohlah kan, contoh lah. Okay, so lepas tu bila Miss Luna bawa kan, kalau kita ambil single rider tak cover lah benda tu, dia kata kan, sebab kita tak ambil all driver ataupun semua pemandu tu. Jadi penting lah kita ambil semua pemandu tu. Sebab kita pun kadang baik hati juga, kita nak bagi orang bawa kereta kan, merasalah bagi orang merasa bawa kereta. Jadi benda tu penting, kita kena coverage tu. Tak mahal pun, memang tambah berapa ringgit je. Memang kalau siapa ambil misalnya insurans ni, kalau ikut bulan-bulan, ikut hari kan, memang sikit lah saya cakap. So itu untuk comprehensive. Lepas tu kita ada coverage yang keempat. Ini yang kalau siapa ambil memang dia memang bagus lah. Dari segi macam dia punya coverage, dia selamat, dia akan lebih macam tak perlu, orang panggil tersenyum lah. Dia ambil tu memang dah cover semua, dia tak kisah. Iaitu coverage yang comprehensive tu kan, ada menyeluruh tu, campur dengan PA, personal accident kan. Sama ada kita boleh ambil yang coverage third party, kita campur dengan PA tu, ataupun third party fire and theft dengan PA tu, ataupun apa yang comprehensive tu dengan fire and theft dengan PA tu kan. So bila kita ambil PA ni personal accident. Kebanyakan orang ingatkan bila dia ambil comprehensive ni, dia dah cover bila dia accident, badan dia, orang panggil apa, berlaku kerosakan kepada badan dia, maksudnya injury lah kan, luka ke apa kan, dia akan dah cover. Tapi sebenarnya tak cover comprehensive tu. Apa yang perlu ambil adalah PA, personal accident. Memang tak mahal lah, memang murah. Kalau untuk kereta dalam 22 sen sehari, dalam RM60 lah, macam tu lah sekali bayar kan.
Kalau macam motor lagi murah, RM13 je. Jadi kalau motor kalau tak ambil PA ni memang Rugilah. rugi jugalah rasanya sebab Risiko motor tu risiko motor memang tinggi. Kalau kita tengok memang motor aksiden je kan. Sekali aksiden bukannya macam aksiden biasa. apa patah kuku ke apa kan, patah gigi tak. Dia patah terus tulang terus kan. So benda tu lah, ramai orang tak tahu benda tu. Tambah je RM13 kan, dah boleh dapat cover untuk dia punya diri sendirilah, kenderaan dia dengan diri sendiri, badan sendiri. Itu adalah apa, coverage campur PA lah. Kalau dari segi coverage ni, itulah 4 benda tu, 4 coverage tu, 4 jenis coverage tu. Saya sebut balik lah. Third party satu, third party fire and theft yang kedua, lepas tu comprehensive, lepas tu comprehensive atau coverage lain campur dengan PA, personal accident. Benda tu, 4 benda tu yang ramai orang yang terlepas pandang. Dan memanglah kalau tambah-tambah lagi kan, memang dia akan jadi lebih tambah lah, kita kena tambah duit lagi lah, macam tu lah. Tapi memang tak, beza dia tak banyak lah. Third party dengan third party fire and theft kan, baik ambil third party fire and theft sebab tambah berapa ikut kereta kan. Mungkin dalam kadang RM10, RM20, RM30 macam tu je beza dia. Tapi ada orang nak ambil third party juga sebab murah, RM10 kan, dia nak beli makanan kucing lah, apa kan. Tapi kita kena fikir balik lah, kenderaan tu bila coverage kita cakap ni, insurans ni, dia bukannya macam kita bayar insurans kosong. Kalau cerita kaful lagi kan, dia sebenarnya kita buat bersedekah juga. Kita akan bersedekah kepada ahli kan, ahli yang ambil takaful yang sama dengan kita. Lepas tu dengan sorry. It's okay, can I just wait outside? Right. I just asked the kind of baby. kalau apa tu, kalau contoh kereta kita RM40,000 kan, sekali curi kan hilang RM40,000 macam tu. So macam mana, fikir balik kan, kita nak bayar RM40,000 kan, kita nak tanggung RM40,000 rugi ke, ataupun kita nak rugi RM1,000 je. RM40,000 RM1,000 kan, 40 kali ganda lagi kan, lagi jimat kan. Ramai orang tak terfikir tu lah. Lepas tu kalau kita ikutkan, contoh kita pakai kereta pun bukannya sampai 40 tahun, 50 tahun pun kan. Kita pakai 10 tahun je. Kalau 10 tahun, harga contoh dalam 3 tahun pertama mungkin RM1,000 kan. Contoh RM1,000 lah premium dia. Tapi lepas tu 7 tahun next dia RM500, RM800, RM700 kan. Bawah RM10,000, bawah RM5,000 kadang, macam tu lah. Ramai orang tak terfikir benda tu lah. So lepas tu kalau macam dalam 10 tahun tu kita bayar, kita ikutkan setiap bulan ke, kira insurans tu sikit je, memang sikit. So jadi memang sangat penting coverage ni lah. Jika anda tahu kan, sekarang ada orang kata bawa pergi pasar semua kan, boleh lah. Kalau bawa pergi pasar, kita kena tahu kita boleh bawa berapa banyak kan. Waalaikumsalam, Andalusia HQ. Andalusia HQ kita punya parents company. Sebelah je. Sebelah kita je kan. Dia bagi salam kita. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton juga ya. Ni ada Puan Junaidah. Dia baru masuk juga. Dia lambai juga kan. Okay, jadi itu saya cerita untuk coverage lah. Jadi ada soalan lain? Kita ada soalan lain? Tak ada. Setakat ni tak ada lagi. Okey, setakat ni yang siapa yang live ni faham tak? Kalau siapa yang baru masuk, macam saya rasa Andalusia HQ ni baru masuk rasanya. Boleh dengar balik. Nanti boleh dengar balik lah. Kita nak cakap begitu penat juga sekarang ni. Sebab dah kita dalam berapa lama dah kita bersiaran? Sejam dah. Dah sejam dah? Oh, okey. So dah sejam juga. Untuk hari ni memang saya dah cakap banyak juga. Boleh rewind je, boleh playback je kan. Lepas kita dah habis siaran ni, nanti dia akan save, kita akan upload dekat kita punya page. Jadi tuan-puan boleh tengok balik. Saya cakap ni mungkin panjang sikit lah, tapi dalam sejam boleh lah skip tengok kan, apa yang penting kan. Jadi sedikit sebanyak yang saya beritahu hari ni adalah perkara yang sangat penting yang orang tak tahu. Bukannya perkara yang apa nak tahu sikit-sikit kan, atau tambah-tambah sikit. Ini bukannya ilmu tambahan ke apa tak. Ini adalah ilmu yang kita kena tahu sendiri. Kita punya hak sendiri sebenarnya benda ni. So ramai orang tak tahu benda ni, dan ramai orang rasa macam apa tu, dia dah tahu banyak kan.
Jadi kalau siapa dah tahu banyak tu boleh komen jugalah. Tapi kalau siapa yang tak tahu pun kan, dia ambil, dia kata tak tahu pun lah, tak tahulah saya renewed otak je. Yang penting renewed otak kan, dia tak penting sangat coverage kan. So benda ni saya nak bagi tahulah untuk siapa yang tonton video ni, boleh share. Kalau share dengan kita, share video ni, InsyaAllah ramai orang yang dia tak akan terlepas pandang. Lepas tu dia tak akan tertipu dengan coverage yang murah-murah ataupun coverage yang sikit ni kan. Sebab penting sebenarnya coverage banyak ni. Jadi saya serahkan kepada Miss Nani lah. Okey. Okey, terima kasih kepada Tuan Haziq. Panjangkan dia punya info. Okay. Semua tu bermanfaat. So bukannya saya saja kita nak bagi tahu. Okey. Sebelum saya akhiri sesi live hari ni, ada sedikit pantun lah. Saya nak cakap. Okey, pergi ke pasar beli rambutan, rambutan kulasan sedap rasanya. Jangan lupa jaga keselamatan, keselamatan itu berharga. Okey, terima kasih daripada saya dan Tuan Haziq. Okey, kita jumpa next time lah. Okay, Assalamualaikum.